Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, selamat malam juga kepada anda. Salam sejahtera. Assalamualaikum dan saya mendoakan anda yang sedang mengikuti kami pada malam ini insya-Allah dapat orang kata dapat sesuatu untuk sesi pada malam ini insya-Allah. Terima kasih banyak kepada anda yang sedang follow kami, follow FB Live saya pada malam ni, sama ada melalui Facebook Live ataupun saluran voice chat Telegram. Okey, bagi anda yang berada di Telegram, team minta tolong buat satu posting untuk mereka komen team. Okey, seperti yang saya ada buat posting pada petang tadi, insya-Allah saya mendapat banyak sangat respon, feedback antara kerisauan usahawan yang mungkin agak terkesan ataupun mungkin ada kerisauan macam mana nak berdepan ataupun nak menghadapi lockdown pada kali ini. Jadi kami di Momentum bersolidariti bersama dengan barisan kepada semua barisan usahawan, peniaga-peniaga, ejennya, stokis untuk kami sama-sama membantu anda insya-Allah. Okey. Dan insya-Allah fokus kami di dalam Momentum adalah nak membantu. Ramai tanya macam mana nak berniaga, apakah perniagaan, apakah bidang yang dibenarkan. So kalau kita fikir mana yang boleh, mana yang tak boleh, maka akan jumpa banyak yang tak boleh. Tapi apa kata kali ini kita cari apakah benda yang boleh. Apakah benda yang boleh, yang kita boleh lakukan, yang kita boleh mengambil inisiatif, boleh mengambil jalan, boleh mengambil ataupun memandang kepada solution. Walaupun saya faham, saya sangat faham isu yang anda hadapi, saya tahu. Okey, ramai juga yang komen. Mungkin anda juga boleh share kat saya. Okey, kalau anda boleh share kat saya apakah isu-isu yang anda hadapi ataupun kerisauan anda. Macam petang tadi saya okey. Sekejap saya tulis sekejap. Tak boleh komen di sini bagi yang follow voice chat kita pada malam ini. Okey, so untuk siang tadi saya ada postkan sesuatu dan nampak ni ada lebih kurang 92 komen nampaknya kat situ. Cuba kita lihat. Okey. So kalau anda lihat di situ terlalu banyak sangat. Okey, terlalu banyak sangat kerisauan ataupun kegusaran. Ramai orang yang tadi saya nampak ada yang kata risau tak boleh buat sale. Kerisauan dia adalah copywriting tak power. Kerisauan dia juga adalah tak ada sales. Tak nampak pula untuk bisnes online dalam keadaan lockdown. Dia tak nampak macam mana nak mengonlinekan bisnes. Tak jelas. Ataupun tak tahu apa benda yang nak dibuat, apakah benda nak dilakukan. Okey, poster dia risau, tak ada sale, copywriting. Ini antara benda-benda yang saya rasa paling ramai hadapi, terutama bila dia kata copywriting. Kalau anda dengar bunyi katak tu, itu bonus malam ni. Belumlah kawasan rumah kampung, luar bandar. Okey, kita berada di kawasan luar bandar. Jadi, musim hujan, orang condemn sale down. Ya Allah, banyaknya. Ini semua adalah yang tim saya sedang analisis dan kita akan insya-Allah kita come up dengan solution insya-Allah yang segera. Kalau dengar bunyi katak tu relax Itu maksudnya alam semula jadi, nature. Kita pun bersolidariti juga dengan alam sekitar. Yang makin orang kata sekarang ni pun semakin mencabar juga alam sekitar kita ni. So ada banyak sangat ni FB tak tahu nak buat apa, tak tahu nak posting apa. Masya-Allah, terlalu banyak benda ataupun terlalu banyak sangat kerisauan, kebimbangan.
Okay. So nampaknya katak-katak pun menyokong kita nampaknya. Rumah kawasan luar bandar tu seronok saya duduk sini lah. Dapat ibu jangan ambil cenggerik. Jangan ambil katak. Oi, diam lah. Memang cik pasal betul ni. Okay. Kali ni malam ni saya bersama-sama bersolidariti dengan anda. Saya duduk di luar rumah. Saya tak duduk dalam rumah, dalam aircon tidak. Saya duduk kat luar. Kalau nampak muka berpeluh tu memang cuaca panas. Okay. Tetapi tak apa, demi untuk nak bersolidariti bersama-sama dengan anda semua pada malam ini, insyaAllah. Okay, so saya harap anda, kita fikir macam ni. Okay, ini adalah beberapa benda penting yang saya nak beri. Sebelum saya nak buka kepada soalan yang saya akan jawab sebentar lagi, saya nak tunjukkan dulu apakah perspektif ataupun overview pasaran dulu. Dia macam ni. Saya lukiskan, saya memang suka melukis ni. Dia macam ni. Kita sebagai seorang peniaga, dia adalah sebagai panjang pula dia punya tangan itu. Kita adalah sebagai seorang peniaga and kita juga ada bisnes. So sebagai peniaga, usahawan tak kira lah you agent ke you stockist, and you adalah mempunyai perniagaan, you punya bisnes. Okay? So apakah benda yang kita sepatutnya kena lihat, kena tengok? Overview, kita faham kita dah nak dalam keadaan yang kita adalah dah hampir kepada lockdown yang katanya berlaku 2 minggu, tetapi saya pun tak sure, tak pasti adakah benar-benar 2 minggu dan adakah siapa kat sini boleh menjangkakan agak-agak berapa lama. Dengan yelah, anda ingat lagi tahun lepas kan ketika lockdown kali pertama, dengan kes yang cuma satu hari 100, 200, itu pun kita dah lockdown saya rasa melebihi sebulan ke 2 bulan. Tapi Alhamdulillah, apa yang berlaku adalah Alhamdulillah apa yang berlaku lepas tu, kes dah semakin mengecil, semakin kurang. Tapi kita diuji sekali lagi yang kali ini kesnya sampai 6,000, 8,000, 9,000. So itu adalah benda-benda yang telah berlaku. So kali ni agak-agak berapa lama lockdown tu? Agak-agak. Kalau boleh kita tak nak pun lama. Kalau boleh, na'udzubillah, kita tak nak pun lama. Kita nak betul-betul benda ni boleh diselesaikan segera. Tapi tak apalah, apa pun yang saya nampak, dalam keadaan kita sekarang ni kita sedang diuji dengan lockdown ataupun total lockdown yang berlaku. Saya nak kita melihat dulu apakah benda yang ada dulu. Apakah benda yang ada, apakah peluang-peluang yang kita boleh dapat ketika dalam keadaan ni. So, kalau nak ibarat ni macam kita adalah tadi ni saya tengah tuliskan. Nampak tu gambar tu, nampak tu. Tu nampak peniaga, bisnes. So, dia ibarat macam kalau kita ni adalah seorang pemancing, kalau kita nak mancing, kita kena tengok dulu kolam mana, sungai mana yang bagus, kolam atau lubuk mana. So kita boleh menjangka dan kita mungkin boleh bawa orang yang berpengalaman untuk beritahu kita, kau ni kaki mancing kan, kolam yang mana satu agak-agaknya yang paling banyak ikan ni, mana. So kita mesti nak kena tengok pada kolam tu sebab kita nak melihat apakah potensinya, chances untuk kita dapat ikan tu tinggi ke rendah. So ini yang kita nak kena tengokkan. Siapa faham setakat ni? Yang bagi-bagi anda yang sedang follow secara Facebook Live, please tekan butang share. Please bantu kawan-kawan kita di luar sana yang mungkin sedang risau, yang berada dalam kebimbangan, untuk tag diorang. Tag mereka sekali sebab kita semakin menghampiri kepada lockdown dan saya nak tunjukkan apakah benda yang insya-Allah kita dapat sama-sama lalui bersama-sama, insya-Allah. That's why kenapa saya dan tim Momentum kita sangat bekerja keras untuk nak support anda sepanjang PKP ini, yang kami sendiri akan bantu secara online menggunakan teknologi Facebook group, Telegram, banyak lagi medium yang kita nak gunakan secara online, dan insya-Allah dalam tempoh 30 hari. Dalam tempoh bimbingan 30 hari, tuan-tuan. Siapa faham ni? Siapa nak kalau dapat dibimbing selama 30 hari yang dia mungkin sekarang ni agak blur, tak tahu apa nak buat.
tak tahu apa, agak-agak apa nak buat masa tengah-tengah dalam keadaan macam ni, apa yang aku nak ke depan. So mungkin anda adalah orang yang sedang mengalami kegusaran macam tu, betul? Saya nampak saya dah baca komen-komen anda pada malam ni. Terima kasih. Komen sama ada di Facebook Live, juga komen-komen di dalam voice chat kita di dalam grup Telegram. Okey, terima kasih banyak sebab alhamdulillah ramai juga malam ni di voice chat kita. Mungkin kejap lagi saya akan buka untuk soal jawab. So, saya sambung yang tadi tu. Siapa nak saya sambung yang tadi tu? Apakah benda yang kita sebagai peniaga? Kita sebagai peniaga, sebagai usahawan ke ejen, bagaimana kita nak melihat kepada tempat ataupun saya panggil dia potensi pasaran yang ada pelanggan, potensi pasaran dan pelanggan. Ini yang kita nak tengok. Adakah kolam kita ni cukup bagus, cukup berpotensi untuk nak dapatkan, ibarat kalau kita mancing lah, ibarat macam kita nak dapatkan banyak ikan. Okey tak kolam dia ni? So saya nak kolam ataupun kita nak melihat kepada dia punya tank dia, tangki dia. Is it kat sini adakah dia okey? Dia punya kolam dia. Macam tu lah. Ibarat macam tu. Potensi ataupun pool dia. Siapa kat sini nak tahu benda ni yang saya nak explain? Mudah-mudahan benda ni boleh menunjukkan, melihat kepada berapa ramai agak-agaknya pasaran kita, berapa ramai orang yang ada di Malaysia. Okey, so kalau kita tengok di Malaysia ni kita boleh bahagikan pasaran kita ini kepada beberapa kumpulan. Setuju ke setuju? Okey. Setuju ke setuju? Kita boleh melihat dia kepada beberapa bulan. Makin kuat pula katak ni. Dia nak belajar juga. Itulah tadi saya tahu dah. Cabaran kalau saya kat luar ni dalam musim-musim hujan, katak ni lah. Besok saya lagi kat konti saya datang sini lah. Seko je padahal. Yang bunyi tu seko je. Bumi dia dahsyat ni, subwoofer dia. Okay. So, bunyi katak. Maklumlah alam semula jadi. Kita berada di bumi teruang. Memang alam semula jadi sangat. Okay. So, jadi macam ni. Kalau kita melihat, dia ada beberapa kumpulan. Antaranya kalau saya bahagikan kat sini ni jajak. Kat mana apa warna paling sesuai saya nak pakai ni. Warna yang ni lah. Warna hijau gelap sikit. Okay. So, kalau kita bahagikan dulu kat sini kepada beberapa kumpulan, okay, pecahan-pecahan dalam pasaran kita. Okay. Saya boleh bahagikan dia kepada macam ni. Kepada 5 kumpulan. Pertama, kita ada kumpulan yang kita boleh katakan mereka ini adalah student, pelajar. Golongan pelajar. Of course tak ada income. Mereka ini memerlukan, katak pun tak lockdown kan, masalahnya tu. Pelajar ini memerlukan dana daripada mak bapak dia untuk dia nak belanja ke, nak belajar ke, nak sekolah. Itu satu hal. Okey. Kemudian kita ada golongan namanya pekerja swasta. Ni yang dah bekerja, yang dah ada income. Tetapi kita jangan lupa tuan-tuan, jangan saya padam ni dulu. Kita jangan lupa tuan-tuan bahawa kita ada satu kumpulan yang agak kenapa pula tu? Saya kejap sebentar. Kita ada satu kumpulan lagi yang namanya kat sini dia adalah grup yang agak besar, mewakili kumpulan yang besar, iaitu pekerja kerajaan. Okey. Kita juga ada kat sini yang mungkin yang berniaga, usahawan ataupun bekerja sendiri. Okay, dia ada kumpulan yang kat sini, peniaga atau sini. Ataupun and the last, kita ada kumpulan pesara. So agak-agak besar ke besar, mungkin kita nampak kat sini dari segi pasaran kita sewaktu lockdown, maybe pelajar agak kurang. Swasta mungkin kita boleh faktorkan mereka agak berhati-hati nak berbelanja, kecuali mereka mengharap kepada moratorium. Kita harap lah, saya harap juga kalau pihak berkuasa, pihak pemerintah, kerajaan boleh mempertimbangkan, instead of bagi one off sara hidup 350 ke RM400, saya rasa benda yang paling memberi manfaat kepada ramai orang adalah moratorium.
Di mana tak payah kita ada penangguhan bayaran pinjaman rumah ke, kereta, sebab itu mewakili pecahan yang sangat besar kepada bayaran bulanan dia. Maybe mencecah ribuan ringgit, mungkin RM1,000, mungkin RM2,000, mungkin RM3,000. So kalau ada moratorium, golongan swasta ni antara yang insya-Allah dia akan sangat-sangat berpotensi memberikan sumbangan kepada jualan kita. Sebab mereka tetap nak kena berbelanja, beli baju, beli tudung, tetap kena belanja. Nasib baik kau senyap, katak baik kau diam. Sekarang katak Okey, baik. Terima kasih katak dia senyap sikit, dia kena lockdown tu. Bagi can lah sikit kat Abang Jip malam ni. Come on katak Okey, panas ni. Saya terpaksa belikan kipas angin kat luar ni kan. Okey. Baik. Kemudian kita ada satu golongan yang agak besar yang orang kata bukanlah tak terjejas langsung, tetapi mereka ini kurang sedikit lah impaknya, iaitu ada 1.6 juta kaki tangan kerajaan. Yang hari ini mereka ini adalah bekerja 80% daripada rumah, tapi lockdown saya tak tahu macam mana. Tapi mereka ini tetap ada, kita panggil purchasing power, yang boleh tetap menyumbang kepada pasaran. Yang tetap menyumbang kepada pasaran juga. Jadi even kalau bayangkan kita ada 1.6 juta. Kalau diambil katalah gaji puratanya, katalah purata-puratanya, sekejap saya kira, saya congak kejap. Katalah purata gaji minimum kita ambil dah RM2,000. 1.6 juta, dia dah mula balik dah. Tak apalah, sabar. Kalau kita kata ada RM2,000 pendapatan mereka sebulan, bermaksud ada lebih kurang dalam 3,200 juta, lebih kurang dalam 30 bilion something. Potensinya kat sini adalah lebih kurang mereka ada purchasing power setiap bulan adalah lebih kurang 30 bilion. 30 bilion lebih kurang. Kalau kita mengambil, sebab dia adalah 3.2 bilion, 3.2 bilion. Lebih kurang adalah purchasing power mereka setiap bulan adalah lebih kurang 3.2 bilion. Dari segi jualannya, dari segi pendapatan dia, yang mereka tetap nak kena beli barang, mereka tetap boleh okey ni. Buat sangat dia tak nampaknya, saya kena adjust. Ni last lah saya kat luar ni saya kena kat dalam rumah je nampaknya. Malam ni kita ada hiburan tambahan daripada cik katak kita ni. Buat sangat besok saya rasa saya kena minta tolong saya punya tim saya ni, tukang kebun, untuk pergi tangkap katak ni. Okey. Baik, katak pun nak masuk live, dia nak cakap, oi buatlah live. Okey. Tak apa. Boleh dengar suara saya? Saya harap anda boleh betul-betul clear. Potensi kat situ. Belum lagi masuk kepada mereka yang berniaga. Mereka yang berniaga, of course mereka mempunyai kalau yang dia punya dari segi performance bisnes bagus, of course mereka boleh ada purchasing power yang bagus. Purchasing power yang bagus. Dan of course pesara pun mereka menerima pendapatan tetap setiap bulan. Okay. So kalau kita tengok dari segi keadaan pasaran kita, makin beriang pula katanya. Aku rasa nak tangkap, aku nak cabut mana-mana pergi katak ni. Sabar-sabar, relax. Okay. So kita fokus dulu kepada kita punya fokus kita untuk upgrade ilmu. So jadi kebanyakan mereka semua ni, di manakah mereka berada? Kat mana mereka duduk? Kat mana agak-agaknya mereka ni duduk sepanjang lockdown? Tolong beritahu saya. Pergi kerja tak boleh. Kerja tak boleh. Nak pergi mana-mana, nak keluar tak boleh sebab kita sedang berada dalam keadaan lockdown. Okay? So, ke manakah mereka ni duduk sepanjang PKP nanti? Bukan apa, katak tu pun nak bagi tahu kau jangan tension sangat, insyaAllah. Lockdown, dia pun nak cakap. Okey tu dia kata. Suara saya jelas tak apa, insyaAllah. Fokus pada saya je, tak payah fokus pada katak tu. Saya tahu dah, itulah risikonya. Tapi malam ni saya macam nak buat kelainan sikit lah. Saya rasa duduk di luar kan, ambil angin sikit sambil-sambil saya boleh refresh.
Saya boleh refresh sikit kepala otak saya ni untuk berikan yang terbaik kepada anda semua. Boleh ke boleh ni? Okey? Saya dah dekatkan saya punya mic ni. Besar lagi. Saya punya mic ni. Saya tak dekatkan dengan katak tu. Okey. Baik. So, boleh dengar, boleh jelas suara saya ni insyaAllah. Baik. So, di manakah mereka ni duduk sepanjang nanti lockdown? Di mana diramalkan mereka berada? InsyaAllah mereka ni semua ramai-ramai ni akan bertumpu kepada online. Mungkin mereka adalah duduk di Facebook, di IG, di YouTube untuk bosan baik masa lockdown. Cuma nak beritahu saya lockdown yang lepas anda buat apa? Mungkin mereka berada dalam Telegram. Mungkin mereka Onion Ink. Onion Ink, tahu Onion Ink? Onion Ink tu maksudnya membawang. Mungkin dalam grup Onion Ink WhatsApp. Kan? Onion Ink WhatsApp. Kan? Kau dah kenapa kan? Okey, insyaAllah. So, boleh faham ni? So, saya harap anda boleh betul-betul faham, jelas. Okey? Yang berada di dalam grup Telegram, okey ke? Okey. Oh, you all kat dalam tu boleh dengar suara saya dengan jelas, clear. Nanti kejap lagi saya nak buka, mungkin kalau siapa nak bertanya melalui medium Telegram ni, kita boleh buat ala-ala macam panggilan telefon kepada anda yang kita boleh dengar suara anda insyaAllah. So, jadi kat sini, apakah benda yang kita nak kena fokuskan sekarang adalah bagaimana kita boleh empower bisnes kita supaya boleh di-online-kan. Dan sudah semestinya ketika kita nak online kan ada banyak juga benda kita nak tahu. Apakah strategi nak guna pakai? Apakah benda kita nak post? Kalau nak buat FB Live nak buat apa? Nak cakap apa? Sebab saya tahu. Saya faham. Terlalu ramai kat sini yang kadang-kadang dia macam risau. Apa nak cakap? Apa idea? So dia tak ada idea tu. So menyebabkan dia akhir sekali dah dia tak buat dah pula. Itulah masalahnya tu. Okay? So, siapa kat sini nak kalau saya bagi tahu lagi? Siapa kat sini nak kalau saya nak bagi tahu all the things yang kita nak buat ni sebenarnya adalah memerlukan orang kata practical dia. That's why kami dah merancang sepanjang bimbingan 30 hari nanti ada banyak sangat benda yang kami nak ajar, nak tunjuk pada anda step by step. Kita tunjuk caranya, mana nak mula, apa nak buat, apa nak adjust. So itu antara benda-benda yang saya nak anda betul-betul fokus. Dan why not untuk persiapan, adakah anda dah persiapkan diri anda semua untuk menghadapi lockdown pada kali ini? Kita ada tempoh esok satu hari mungkin untuk anda nak kemas-kemas barang. Okay? Okay. Saya tak boleh nak pindah ni. Saya terlalu banyak sangat peralatan kalau saya nak mengangkut. Okay, saya ada lampu 2, saya ada kamera besar, saya ada mic, saya ada meja. Saya tak mampu nak mengangkut semua benda ni. Jadi saya terpaksa kena teruskan juga. Kalau nak saya stop, kejap lagi anda yang rugi, anda tak dapat point dia. Tapi tak apa, besok saya insyaAllah saya takkan live kat luar ni kalau kotak tu mengganggu. Tadi saya tengok macam line dah clear, tiba-tiba dia menyambut pula. Okay, so saya harap saya boleh teruskan benda ni. Boleh ke boleh? Okay. Baik. Boleh ni? Tak apa, saya akan kurangkan dia punya gelombang dia supaya okay, saya dah adjustkan saya punya audio ni supaya dia tidak mengganggu anda insya-Allah. Boleh ke boleh? Baik. So, kalau kita tengok tadi betapa pentingnya untuk kita mengonlinekan bisnes ataupun at least fokuskan dulu kepada 2 platform utama yang sangat cepat untuk nak kita capture customer kita. Okay? So, antaranya apa? Saya sambung balik saya punya notes. So, antaranya apa? Antara yang paling kuat kalau saya mengajar student saya ataupun usahawan-usahawan peniaga-peniaga yang kami bantu adalah sebelum ni adalah menggunakan Facebook page. So, ini antara benda yang sebab di sini ni kita boleh reach kepada lebih kurang jumlahnya adalah 24 juta pengguna Facebook di Malaysia. So, angka ini terlalu besar dan dia sentiasa growing. Tiap-tiap hari pun bertambah. Okay, tiap-tiap hari bertambah. So, ini antara platform yang saya nak anda fokuskan dahulu. Jangan fikir, adakah saya nak kena buat di semua platform. Kalau anda tidak ada staff ataupun staff anda
adalah dalam jumlah yang kecil. Saya sangat menyarankan tak perlu nak banyak sangat. Mula dulu dengan apa yang kita mampu untuk lakukan sekarang juga. Boleh faham ni? Okay, mulakan dengan apa yang kita mampu nak lakukan, yang kita boleh buat sekarang. Yang kita boleh buat by ourselves. Tak perlu nak bergantung ataupun tak perlu mempunyai tenaga kerja yang paling ramai. Tapi besok, kalau kita dah ramai, insyaAllah masa tu kita boleh expand lagi kepada beberapa platform lain. Itulah betul lah, nak kena baling garam lah. Besok saya nak suruh minta tolong tim saya untuk tabur garam lah sekali rumah. Okay, nampak banyak sangat. Dia siap berenang-renang dalam swimming kolam tu. Itu masalahnya tu. Dia seronok berenang-renang. Okay. So satu lagi adalah, kalau saya nak menyarankan kepada anda adalah, saya nak anda gabungkan dengan Telegram. Okay. Seperti mana yang anda sekarang, kalau you all yang sedang masuk, yang berada pada malam ni, anda yang juga berada yang join kita secara voice chat di Telegram, anda sendiri boleh nampak kan betapa praktikalnya menggunakan benda ni, dan kita boleh bercakap dengan ramai orang. Boleh jelas ke? Okay. Boleh jelas, boleh clear saya cakap kat dalam voice chat? Terima kasih banyak kalau boleh kat situ. Thank you very much. Okay. Sekejap sebentar saya tengah melihat macam mana saya boleh setting. Okay dah. Saya dah set saya punya mic ni jadi one way. Okay, thank you. Tadi tim saya kata saya ambil setting yang keliling mic ni, so dia ambil yang direct saja, dia tak tangkap keliling. Okay, so jadi saya nak buka kalau boleh soalan-soalan yang anda boleh tanyakan kepada saya, insyaAllah. Okay. Sebentar ya. Okay. So kalau boleh saya rasa better saya menjawab soalan anda lebih baik. Daripada saya nak ceritakan lebih mendalam, sebab saya lebih suka kalau saya boleh jawab secara direct kepada anda. Ada tak kat sini yang rasa, terutama yang berada dalam voice chat ni, nak tanya soalan, anda boleh klik kat situ want to speak atau allow to speak. Okay, dan bagi anda yang berada di dalam Facebook Live juga, kalau anda nak tanya, anda boleh tuliskan soalan anda di dalam ruangan komen. Malam ni saya maybe akan allocate masa 45 minit ke 60 minit insyaAllah untuk saya menjawab soalan-soalan anda. Ada tak yang kat dalam ni yang nak bercakap, saya allow to speak? Okay. Silakan Azwani Zaharuddin. Ada tak orangnya kat situ? Okay, kalau tak ada saya bagi kat orang lain. Puan Saira kalau ada. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik tuan, boleh teruskan soalan ke? Boleh, silakan. Saya ada satu group yang saya bina semasa PKP 1.0. Bagaimana saya nak convert followers tu yang ada 115,000 orang ke FB page? Soalannya tadi adalah daripada Facebook group. Ya. Facebook group tu macam mana you kumpul, you tarik orang sebelum ni? Saya buat live. Okay. Saya buat live hari-hari. Dan sekarang ni saya nak bawa mereka ni pergi ke page, tapi saya tak tahu macam mana. Adakah dengan saya film ke, ataupun saya kena buat live dulu di page baru ke, macam mana pendapat tuan? Dulu masa tarik dekat FB group ni, you live kat mana masa tu? Page ke kat mana? Tak memang di FB group. Oh, dalam FB group. Dan dia bertambah lah maksudnya. Okay. Saya jawab sekarang. Okay, terima kasih. Okay. Waalaikumsalam. Okay. So,
sebenarnya bila kita buat social media ni, dia adalah tak dengar. Okay, tadi soalannya adalah okay, tak apa, nature alam semula jadi, tak apa. Lepas ni kita tak buat kat sini, jangan risau. Okay, so soalan dia adalah bagaimana dia nak tarik orang yang dah ada dalam Facebook group dia pergi kepada Facebook page. Okay, so kita kena ingat emosi manusia adalah sukakan benda yang free. Manusia secara semula jadi fitrahnya mereka suka kepada sesuatu benda yang free. So kalau saya jadi Puan Saira ni tadi, apa yang saya akan lakukan adalah saya akan offer something yang free. Let's say contoh nak bagi e-book ke, bagi video ke, atau bagi something barangan yang you ada and offer tu mungkin nak bagi pada 30 orang, 20 orang secara percuma ke. So saya akan kata siapa yang nak benda tu dia kena dapatkan, dia kena baca posting yang ada kat page ataupun video yang you umumkan pasal benda tu dalam page. Okay? Okay. So, post kat dalam you punya page dan post kat dalam group, cakap dia kalau nak bagi dia link macam mana dia kena pergi kat page. Mungkin kita boleh buat kontes atau pertandingan dalam bentuk yang kalau dia nak menang, peluang nak menang, dia kena like gambar posting tu, dia kena follow you punya FB page, dan dalam masa mungkin 3 hari, 4 hari kita akan pilih 30 orang ataupun kita bagi kepada mereka yang lain tadi apakah benda yang kita janjikan tu tadi. Okay, sama juga itu bagi anda yang ada Facebook group dia ramai orang, nak tarik mereka ni semua pergi kepada page. Kalau ada setengah orang yang mereka ni ada ramai orang kat dalam FB page, mereka juga boleh tarik buat benda yang sama, cuma terbalikkan, mungkin letak kat FB group atau maybe letak kat dalam Telegram channel pun sama. Kita boleh bawa divert semua orang ni pergi ke kita punya tempat ataupun tempat lepak yang baru ni tadi, supaya kita boleh meramaikan, dan di situ adalah chances kita, peluang kita untuk closing mereka, untuk jadikan mereka ni customer kita. Macam saya, alhamdulillah kita kat dalam FB page kita dah ada hampir 1 juta. Okay, kita memang agresif menarik orang follow kita setiap hari. Kemudian ada yang saya tarik pula pergi ke Telegram channel. Alhamdulillah dalam Telegram channel ni kita ada lebih 80,000 orang. Okay, kita ada 80,000 orang kat situ. So, kita pun sama juga. Kerana perasan tak, bila saya buat apa-apa, saya akan offer something yang free. Kalau nak dapatkan, dia kena join apa dulu. Sebab kat situ, sebab kenapa saya suka nak pergi daripada FB, pergi kepada Telegram. Sebab FB orang baca, orang tengok, orang tetap menggunakan Facebook. Orang boleh alert, orang mungkin boleh nampak dia melalui orang share, orang tag. Tapi dalam Telegram pula, dia adalah lebih kepada mobile. Itu adalah benda yang mudah dia nak buka dan dia juga ada kat tangan. Maybe insyaAllah satu hari ni, saya rasa semalam pun kita ada buat satu kelas. Kita menerangkan bagaimana untuk faham ataupun bagaimana untuk tahu cara-cara menggunakan Facebook page. Semalam kita ada trainer, kita ada Cikgu Fendi yang explain tentang benda ni. Yang beritahu tentang benda Allah tu, macam mana nak guna, apa nak buat. Even nanti you all boleh check balik kat dalam Facebook saya nanti, dan you all boleh tonton semula dan fahamkan apakah cara penggunaan Facebook page yang betul, yang tepat, supaya dia dapat membantu anda untuk tarik pelanggan. Sebab ni adalah lupuk dia. Okay, the challenge ataupun isu adalah sebab kita yang tak tahu macam mana strategi yang betul dalam pemasaran di Facebook. The main problem tu lah bendanya, sebab kita tak tahu. That's why itu yang menjadi satu challenge yang agak besar sebenarnya. Okay, boleh kita teruskan? Okay, terima kasih. Adakah menjawab tadi soalan tu tadi? Saya harap menjawab soalan Puan Saira tu tadi, insyaAllah. Alhamdulillah menjawab. Terima kasih. Okay, all the best. Good luck, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, anything? So anyone else yang nak bercakap juga, insyaAllah. Saya nak tengok kat situ siapa nak cakap, boleh klik kat situ, want to speak kat situ. Okay, ada tak tadi? Saya bagi lelaki pula. Tadi kita dah bagi wanita, sekarang kita bagi kaum lelaki pula. Khairul Anwar, silakan. Encik Khairul Anwar boleh unmute you punya mic dan boleh bercakap. Hello, Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Okey, saya nak tanya, saya buat bisnes dalam perniagaan insurans dan kenderaan. Yes. Okey. Dalam masa PKP ni saya agak teruk dengan sebelum ni pun lockdown pun DPP ada buat pengumuman untuk pengecualian insurans dan hotel. Jadi dalam masa lockdown ni saya tak tahu macam mana cara untuk saya nak tingkatkan sales sebab rakyat Malaysia pun tak boleh nak ke mana-mana, nak lepas saya nak ke lepas negeri itu. Betul. Tentang lepas saya dari rezeki saya agak down lah kat situ sekarang ni. Okey, so soalan Cik Karul Anwar ni tadi, anjaan Cik Karul adalah dia adalah ejen buat rotek, buat insurans. Yang sekarang ni orang pun tak boleh merentas. Ada juga kadang pengecualian untuk daripada renew. Cik Karul, adakah kita nak tunggu ni, kalau kita nak tunggu keadaan ni, bila yang keadaan ni nak okey? Kan, Cik Karul? Kita tak tahu keadaan ni bila dia nak okey, bila nak pulih. So, kenapa tidak you buat langkah berani untuk fokus pada bisnes lain dulu? Sebab kita tak tahu sampai bila larangan rentas daerah, larangan rentas negeri. Saya dah renew saya punya lesen tau. Tapi nak mengambilnya kat JPJ pula satu hal. Kan? Dengan work from home-nya, saya terpaksa simpan resit je. Yang saya dah renew saya punya lesen selama 5 tahun. Tapi nak pergi ambil, masa tu saya renew kat MySikap. Saya tak tahu kat MYG dia boleh post. So saya dah ter-renew kat MySikap. Rupanya kat MySikap nak kena ambil by hand. So what's happen, apa yang berlaku kepada setengah bisnes, contoh macam travelling, pelancongan. Ada anak-anak murid saya yang saya suruh dia involve atau ceburi bisnes lain dahulu. Terutamanya contohnya dalam bidang food, makanan yang boleh dihantar, boleh disejuk beku, yang ditahan. So kita tak payah nak buat benda-benda ni. Apa yang kita boleh buat Cik Khairul adalah menjadi ejen ataupun menjadi stokis je. Okay, faham. Faham tak benda tu? Faham. Okay, so itu antara benda yang kita boleh ambil langkah untuk kita lakukan. So jangan tunggu keadaan berubah ke apa semua. Kita tak akan tahu sampai bila keadaan tu akan berubah. Faham tak? Faham tak? Okay, so cuba ambil langkah untuk buat perubahan dan insya-Allah try online business yang bagus, yang kita boleh online kan, yang mudah untuk kita nak jual, yang mudah untuk dapat income segera sepanjang dalam lockdown atau PKP nanti. Okay, Cik Khairul, all the best insya-Allah. Saya doakan you dapat survive dalam keadaan lockdown insya-Allah. Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum. Okay, better sound. Saya sempat tukarkan mic saya ni. Saya gunakan apa mic yang ada. Okay. So, boleh dengar ke? Dah, saya terpaksa tukar kepada saya punya mic di laptop. Tidak, selama ni saya menggunakan saya punya mic yang ni. Ni memang dah lama, sepanjang lockdown yang lepas PKP ni lah mic yang saya pakai. Tapi sebab dia ambil surrounding, so dia hanya sesuai untuk kawasan yang kalau dia senyap. Okay, tapi kalau kawasan yang luar macam ni tak sesuai untuk nak pakai mic macam ni. So, saya tukarkan kepada MacBook Pro punya mikrofon kat sini. Terima kasih dan maaf atas gangguan yang berlaku tadi. Okay, sorry. Okay, saya nak anda masih lagi fokus, saya nak anda masih lagi tumpukan betul-betul insya-Allah. Okay, saya harap anda masih boleh bersama-sama dengan saya dan saya masih lagi nak menjawab apakah persoalan-persoalan yang berlaku ataupun yang anda nak tanya saya. Boleh ke boleh? Okay, jelas. Thank you very much. Okay, ada tak soalan-soalan saya nak ada yang tanya kat saya, Ashraf Iskandar dalam bahagian komen di dalam Facebook ni. Apakah sistem dropship yang sesuai? Okay. So, saya menjawab juga soalan di dalam Facebook komen ni. Okay. Apple mic juga bagus. Okay. So, apakah sistem dropship yang sesuai? Salah satu benda yang sangat bagus dalam kita punya sistem pengedaran barangan kita yang kita nak bagi kepada pelanggan ataupun cara marketing yang terbaik,
dan jimatkan kos dan barang kita cepat sampai pada pelanggan adalah melalui sistem ejen. Dan salah satu sistem ejen yang sesuai, okay, ataupun yang paling ramai orang gunakan dan cepat, mudah adalah secara dropship. Okay? Untuk mula-mula, bagi anda yang baru je berniaga ataupun baru je menggerakkan bisnes anda, tak perlu nak hire, nak ada programmer, nak buatkan kita program ke, nak buatkan software. Untuk awal-awal, just untuk survive, guna dulu secara manual. Ataupun paling tidak, you all boleh daftarkan you punya ejen menggunakan Google Form sebab ianya adalah percuma. Tak payah nak bayar. So, tak payah kita nak complicatedkan keadaan dengan kita macam nak bayar sistem lah, tak payah. Guna dulu apa yang ada dan letakkan. Kalau dropship ni biasanya, dia macam ni tau. Dalam sistem ejen, selalunya kita akan buat macam ni. Sekejap saya draw lagi kat sini untuk mudahkan anda faham. Okay? So, dalam sistem ejen macam ni tau. Kan kita ni adalah HQ yang kita buat bisnes dan barangan kita mungkin turun kepada yang paling bawah. Dia biasanya mungkin ada level-level dia lah. Okay, mungkin ada level start daripada stokis, start juga dengan agent, ataupun mungkin you all ada banyak level. Ini adalah benda level yang saya nak cakap yang paling basic. Okay? Yang paling basic. Jadi, semua ni adalah kalau kita tengok, biasanya jumlah keuntungan yang kita nak share dengan dia antara paling-paling 15% ke 25% keuntungan. Dan of course yang paling tinggi, the highest adalah stokis. Nombor 2, agent. Dropship ni biasa orang akan bagi maybe dalam 7% ke 10% sahaja sebab dia tak pegang apa-apa barang. Dia tak pegang. Okay? So ini adalah boleh dikatakan dia sistem pembahagian dia. Dan ini memerlukan anda, you all ni kena kira betul-betul. Jangan kira main lebih kurang je. Kejap lagi kan? Meninggal tak cukup, kejap lagi. So macam mana nak meninggal? Bila saya dah tukar mic, katak ni boleh pula dia senyap. Okay, sabar-sabar Terima kasih kerana anda masih follow. Thank you very much. Okay, teruskan tekan butang share bagi anda yang mengikuti saya secara Facebook Live. Bagi anda yang join saya secara voice chat, sila ajak kawan-kawan anda untuk join sekali. Okay. So macam mana saya jawab tadi soalan saya dah jawab kat voice chat. Sekarang saya jawab juga soalan kat sini, kat dalam Facebook Live pun saya jawab juga. Jadi adil. Kejap lagi kita pergi pada voice chat pula. Okay. Macam mana nak buat ejen yang datang cari kita? Macam nak buat? So antara benda nak buat adalah, benda paling senang adalah, benda yang paling cepat. Yang ni saya nak cakap macam mana nak buat ejen datang pada kita. Okay. Benda paling cepat adalah buat sharing setiap hari sepanjang PKP ni. Buat sharing. Dan benda yang paling cepat untuk nak dapatkan orang, nak tarik orang datang adalah you buat Facebook Live. Okay. Ataupun juga buat juga Facebook Live, ataupun boleh buat posting, boleh buat sharing story, storytelling ataupun story result. Story result kejayaan ejen-ejen yang you all mungkin pernah bantu pun boleh juga. Okay, itu menjadi sebab result adalah the best benda yang orang kata apa? Results speak louder than words. Ni pepatah Mak Saleh kata, result speak louder than words. Kalau kita ada result, lebih cepat untuk orang yakin dengan kita. Kalau tak ada, tunjukkan dia apakah potensi bisnes kita. Potensi untuk dia buat duit. Macam tadi saya cakap potensi. Macam tadi saya kata ni, potensi kita apa? Potensi pasaran kita. Ada swasta, ada pekerja kerajaan, ada 1.6 juta. Ada yang berniaga, ada yang pesara. So, ni saya kata tadi tentang potensi. So, sama juga untuk anda tarik ejen, terangkan benda ni. So, gabungan antara buat Facebook Live, tunjukkan potensi. Ni antara benda-benda yang insya-Allah akan meningkatkan keyakinan orang untuk jadi ejen sangat cepat pada kita. Lebih-lebih lagi tuan-tuan sekarang, perempuan, you all pun tahu. Kita berdepan dengan COVID-19 ni dalam satu tempoh yang agak sukar sebenarnya. Yang agak panjang. Yang agak mencabar. So, ramai orang hilang kerja. Ramai orang yang tiba-tiba diberhentikan. Terlalu ramai. Bukan sikit, babe. So,
Macam mana kita boleh bantu dia? Salah satunya adalah dengan offer dia peluang perniagaan dengan dia menjadi ejen kita. Tu salah satu benda yang insya-Allah dapat sama-sama bantu kita. Kata kita kan berpegang pada hashtag kita jaga kita. Betul kan? So, saya nak beri peluang pula kepada mereka yang berada dalam voice chat ni untuk tanya lagi soalan. Siapa lagi nak tanya? Siapa lagi nak tanya? Boleh klik kat situ want to speak. Okay, saya nak tengok siapakah yang nak bertanya kat sini. Okay, so ada kat sini Allow Tosik Liz Ladybird. Macam-macam nama lah korang ni. Okay, cuba kita tengok kat sini siapa yang bertanya dalam Telegram. Okay, siapa kat situ? Liz, silakan Liz. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, so firstly nak cakap thanks a lot dengan Sifu pasal banyak bantu Liz, bagi pointing-pointing yang best-best. First, Liz dah capai 10k yang pertama. Alhamdulillah. Awal Mei hari tu sebab follow kelas Sifu. Then sekarang ni Liz base buat catering. Buat apa sekarang? Teruskan catering lah. Cuma the problem is kan macam Liz nak tarik pelanggan macam yang luar daripada group families. Tu macam agak sukar lah sekarang ni. So sekarang ni you buat apa sebenarnya? Apakah business you? Okay, sekarang basically sekarang Liz buat catering, jual makanan online. So basically macam Liz ambil yang customer previous. So Liz cari customer yang lama. So macam Liz nak kembangkan lagi nak kembangkan lagi business catering tu lah. Okay, so, macam start kat situ. Sekarang ni kan tengah nak lockdown. So macam mana you nak buat PKP? Macam mana you nak buat catering? Tu sekarang base dengan Foodpanda. Lepas tu terpaksa COD by house lah macam tu. So saya fikir Liz kalau macam tu fokus kepada mereka yang nak order. Bagi mereka yang bekerja daripada rumah mungkin tak sempat nak masak. So fokus. Kan you duduk di kawasan mana Liz? Nusa Central. Di mana tu? Johor Bahru. So kawasan Johor Bahru ni kan besar. Liz tahu tak berapa ramai jumlah pengguna Facebook kawasan Johor Bahru? Kalau tak tahu cakap, saya bagi tahu. Betul, tak tahu. Tak payah pening-pening. Jumlah pengguna Facebook di kawasan Johor Bahru adalah 1 juta. So bermaksud pasaran kita besar. Ada yang bekerja daripada rumah. Mereka memang tidak bekerja di office sebab nak lockdown. Tetapi mereka still perlu makan. Sebab biasanya orang yang kalau dia bekerja, lebih lagi work from home, kadang kerja tetap banyak. So mereka tetap perlu makan. Dan kan lebih senang kalau Liz boleh buat macam menu yang dia boleh order untuk 5 hari terus. Kalau dia order banyak sekali untuk family, untuk anak-anak yang memang tak bersekolah, anak dah tak sekolah. So lagi banyaklah dia nak kena order. So bisnes kalau makanan macam ni, Liz kena pandai main banyak pada gambar yang menarik, video yang menarik, rajin-rajin buat FB Live, tunjukkan apa benda yang you masak, suggestkan pada dia apa yang mereka patut makan, dan bagaimana dengan dia order ni dia boleh jimatkan masa dan boleh fokus kepada produktiviti kerja dia ataupun bisnes dia. Satu je saya bagi tahu Liz, kita jangan putus harapan selagi mana kita nak tolong orang, mudahkan hidup orang lain, pasti kejayaan tu akan datang pada kita Liz. Betul. Kalau dulu ada cabaran kan, nak capai 10,000 pertama, berapa tahun berniaga baru capai 10,000 pertama? 6 tahun kot. 6 tahun, lepas tu masuk kelas saya, Alhamdulillah pecah, dapat 10,000 pertama. Betul. So sekarang dia macam Alhamdulillah dia konsisten. Lepas tu memang ada juga semua. So macam cuma ni lah macam sekarang nak PKP kan. So macam a bit down jugalah. Tak apa, saya faham. Jadi kalau macam tu, kita kalau nak capai 10,000 pertama, ambil masa 6 tahun dan dah berjaya capai, maksudnya you ni dah layak untuk berjaya dan insya-Allah akan ada second chance yang you boleh pecah pula 20,000,
30,000. InsyaAllah. Dan memikirkan Coming soon. saya faham benda tu. Dan Coming kita fikirkan berapa ramai orang yang sedang kelaparan kat rumah dan kita boleh bantu dia. Satu list boleh fokus tadi tau pada yang bekerja dan work from home. Nombor dua, betul. ada tak orang yang agak-agak nak buat kerja-kerja amal ketika PKP ni? Betul. Ada tak orang yang kadang-kadang dia nak bagi orang makan tapi dia tak tahu nak bagi pada siapa? Betul. Alhamdulillah sebab at least hari tu try alternatif cari badan-badan kebajikan. So Alhamdulillah dapat yang badan kebajikan dia nak sponsor anak-anak yatim. So daripada situlah cuma sekarang ni masih cari channel untuk nak growkan lagi kan macam badan-badan tu. So Liz jangan target pada badan je. Liz boleh target kepada orang ataupun individu yang nak menyumbang. Ada ramai je orang yang sangat care tentang orang lain dan mereka ni sebenarnya adalah nak menyumbang kepada memberi makan. So benda tu kena post. Benda tu kena maklum. Mungkin buat package yang 500, package yang 1,000, package 2,000. Dan kerja you adalah pergi cari kat mana nak hantar makanan tu. Rumah anak yatim, rumah kebajikan. Ini semua adalah benda-benda yang insya-Allah boleh membantu bisnes you grow lebih besar dan boleh survive ketika lockdown nanti insya-Allah. Betul. Okay Liz, saya dah cakap banyak dah. Tak guna kalau saya cakap je tapi tak buat. Ya betul Sifu. InsyaAllah. All the best. All the best. InsyaAllah. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Banyak pula soalan. Time kena jawab tu lah. Boleh dengar suara saya lebih clear kali ni? Walaupun ada cabaran saya malam ni betul-betul lah. Kata ni betul-betul cek gaduh dengan saya ni. Okay. Baik. So, ada tak lagi sesiapa kat sini nak tanya soalan? Okay, saya ada masa lebih kurang dalam 5 minit je saya tinggal kat sini. Ada lagi tak yang nak want to speak dengan saya kat dalam ni? Saya nak tengok. Okay. Saya jawab jap. Mana ni yang nak want to speak? Jap saya jawab yang ni. Okay, try. Suzana daripada Ampang. Silakan. Suzana nak tanya saya soalan ataupun tidak? Tak ada, saya berikan kepada orang lain. Tak ada, saya bagi kepada Mahida lah. Silakan. Okey, Mahida ada nak tanya? Tak ada juga. Saya bagi pada orang lain. Sahrum. Silakan Sahrum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Sifu, ini saya nak tanya saya ni pembekal kicap untuk peniaga PCR Ketiau. Okey. Dia bila peniaga ni agak terkesan dia orang tak boleh berniaga masa sekarang lockdown. Jadi saya pun terkesan bila kata order tu agak merudum lah. Faham. Ke mana tu Sifu? Macam mana saya nak handle semua tu So Cik Sarum, adakah produk Cik Sarum ni boleh dipost? Boleh. Selalunya memang saya buat pengantaran pakai JNT Express. Memang boleh sangat dalam Semenanjung ni. Saya tengok JNT antara yang efisien tau. Sebab ada kawan saya baru je hantar kat saya kambing perak frozen sampai masih beku lagi kat rumah. So Cik Sarum macam ni? Ini produk sendiri ke ataupun you adalah ejen? Produk sendiri tuan. Produk sendiri dah ada ejen ke belum? Belum. Itulah saya baru nak belajar ni macam mana cara nak ejen, nak dapatkan ejen. Itulah. Kalau macam jadi tu saya semuanya saya buat sendiri Sifu. Tak apa, sekarang ni tengah lockdown PKP, kita tak sempat nak cari pekerja, nak cari staff. Itu semua kena plan nanti lepas PKP, lepas lockdown. Okey Cik Sarum, macam ni? Ya. Dah ada Facebook ke belum? Ada, saya ada Facebook, Insta semua ada lah. Dah ada orang belum? Dah pergi buat live ke belum? Saya baru beberapa hari ni try buat live. Itulah cara saya lah, tak berapa pandai sangat. Tak tapi apa. saya cuba jugalah. Tak apa, macam ni Cik Syarum. Masa PKP ni orang bosan tak tahu nak buat apa.
Mereka ni akan habiskan masa banyak dengan Facebook segala benda. So apa kata nanti apa yang you kena buat adalah buat FB Live, bagi dia menu-menu segala menu yang boleh gunakan you punya party kicap ni. Saya yakin you punya party kicap ni boleh buat pelbagai kan. Adakah dia hanya kuih tiaw ataupun boleh buat mi goreng ke, mi hon ke? Boleh tak? Dia lebih kepada cara tiaw Sifu. Okey, tak apa. So, kuih tiaw pun ada banyak benda. Ada banyak cara nak buat. Mungkin cara cakap utara. Mungkin ada cakap entah belah mana. So, cuba agresif untuk gunakan Facebook ni semaksimum yang boleh. Kalau boleh, Cik Sarom live pagi, petang, malam, share something tentang, dia tak semestinya nak kena jual barang. Tapi salah satu benda yang Cik Sarom boleh buat adalah introduce you punya produk dalam Facebook. You boleh masak, tunjuk kat dia, tunjukkan yang benda ni memang betul-betul menyelerakan dia. Okay? Kemudian juga dalam tu ketika sedang buat FB Live tu juga boleh cari agent. Ada tak sesiapa yang kat sini berminat nak berniaga tapi tak tahu nak berniaga apa? So boleh daftar jadi agent kami ataupun jadi dropship. So ini salah satu cara boleh mengembangkan Cik Syarul. Dan benda ni saya nak Cik Syarul buat berterusan. Even besok dah habis lockdown ke, dah habis PKP sekalipun, benda ni Cik Syarul kena buat berterusan, jangan stop. Konsisten Ya, sebab kita tak tahu Cik Syarul COVID ni boleh stop atau tidak. Ya, betul. Sebelum ni pun kita ingatkan lockdown hari tu dah settle, tapi tak settle lagi. Tambah teruk ada lagi Lepas tu kita pun tak online kan pula bisnes kita. Sekali lagi kita pun menyesal kenapa aku tak online daripada hari tu. Betul? Ya, itulah tu. Kemudian ni baru saya belajar buat ni live. Bagus. So saya nak Cik Syarul follow je kelas-kelas yang kita buat. InsyaAllah kita pun ada bimbingan 30 hari nanti. Cik Syarul nak tak dibimbing? Kalau kita ada kelas bimbingan selama 30 hari, kita contact you setiap hari. Nak sangat Tipu. Nak. Agak-agak lah kalau anak-anak kita pergi tuition 30 hari. Berapa yuran agak-agak kalau tuition lah? Kalau tuition sebulan tau. Sebulan Kalau tuition sebulan, saya tak pernah hantar saya anak tuition. Itu je agak tu. Tapi yuran sekolah pun kalau sebulan boleh tahan. Tapi saya nak kata Cik Syarul, kami di Momentum Internet, kami nak bantu you masuk kelas dibimbing selama 30 hari, nilai dia RM10,000. Tapi you tak payah bayar RM10,000, you bayar RM10 je. RM10 je? RM10 je. Kalau tak nak saya charge RM10,000. Nak. Saya gembira je kalau nak charge RM10,000. Saya seronok, saya terima. Saya dengar RM10,000 tu saya. So, apa yang kami buat, kita akan susunkan kelas ni. Hari pertama nak belajar apa, hari kedua apa kita nak tunjukkan, hari ketiga apa, sampai 30 hari Cik Syarul. Oh ya, bila mula tu Sifu? InsyaAllah kita mulakan pelancarannya pada 3 hari bulan Jun. Kejap lagi saya akan maklumkan, saya akan bagi tahu kejap lagi macam mana nak daftar, nak jadi yang terawal. Cuma kami nak bagi yang terawal je. Yang lambat mungkin 300. Kejap lagi insyaAllah Cik Syarul, saya umumkan kejap lagi, saya akan bagi poster dia sekali. Tapi apa yang Cik Syarul tahu setakat ni, buat je dulu, tak payah berhenti. Pastikan, make sure kita sentiasa bantu customer kita. Okay? Macam tu. Berapa kali satu hari tu Sifu nak buat tu? Kita akan satu hari paling-paling Cik Syarul buat pagi, petang, malam. 3 kali Buat je Cik Syarul. Maksudnya lain lah cara dia punya ke macam mana tu? Cik Syarul, buat je dulu, nanti adjust kemudian. Okey. Baik Sifu. Tip masak ke, cara nak masak kuih tiaw ke, cara nak pilih mi ke, cara menu lain pun tak apa, tak sebenarnya kuih tiaw. Apa yang Cik Syarul pandai ajar, boleh masak, tunjuk je daripada audien. Yang penting dia seronok tengok Cik Syarul tu masak apa. Saya ada seorang, kalau you tengok anak murid saya, kaum India, nama dia Chef Dave. Dia tiap-tiap hari Cik Syarul masa bulan puasa tunjuk resepi nak buka puasa, resepi nak sahur. Padahal dia bukan Muslim pun. Tetapi dia berjaya jual kelas masakan dia secara online. Wow. Okay, Cik Syarul boleh tengok. Cara tak langsung Yes, betul. Macam-macam. Sekarang ni dia adalah waktu yang kita agak macam nama pun darurat. Buat je apa yang boleh menghasilkan income.
Ya, apa yang kita ada maksudnya. Yes, apa yang dah di tangan dan kita boleh mulakan sekarang juga dan boleh buat duit insya-Allah. Okey, Cik Syarom, jumpa lagi nanti. Baik, terima kasih Sipu. Terima kasih. Sama insya-Allah. Macam siapa kat sini yang nak kalau saya, ada tak yang kat dalam grup ni, dalam grup Telegram channel, ada tak kat sini yang nak cakap try berbual. Okey. Siapa kat sini yang nak kalau kita boleh bantu dia dengan bimbingan 30 hari, babe? 30 hari tak main-main, babe. Semalam saya baru je cakap pasal benda ni. Okey, selama 30 hari yang kita bimbing anda, 30 hari non-stop. Okey, kita akan macam bercakap dengan you, kita akan contact dengan you. Every day kita akan cakap sebab kita ada ni yang saya nak tunjuk pada anda. Program bimbingan momentum selama 30 hari. Yang kita nak mulakan dia seawal 3 Jun sehingga 3 Julai. Selama 30 hari ni lebih kurang kat sini dia punya timeline dia adalah 30 hari yang kita akan guide you. Okay. Dan kemuncaknya adalah RPM pada hujung bulan nanti adalah dia ada kelas RPM 2 hari yang akan fokus kepada copywriting dan juga social media. Macam mana kita nak kuasai copywriting yang bagus, bagaimana nak menarik minat pelanggan, bagaimana nak memastikan pelanggan kita ni suka dengan kita. So kita nak bagi anda, dan this program nilai dia, the value dia sebenarnya adalah RM10,000. Yelah, 30 hari, siapa nak mengajar you 30 hari? Saya faham yang diumumkan lockdown 14 hari. You yakin ke 14 hari? So kita memang dah siap-siap faktorkan benda ni mungkin akan berlarutan. Jadi saya cakap dengan tim saya, tim, come on. Takkanlah kita nak get dia orang 2 hari je. Why not kita bantu dia orang? Kalau nak bantu tu, bantu bagi gila-gila betul-betul. Oh, kat Telegram hilang suara. Siapa pula pergi stopkan kat Telegram saya ni? Ada orang stop ni. Oh, sorry. Hello, kat Telegram dah okey? Tak, dia tiba-tiba dia tersenyap kat dalam Telegram. Maklumlah kan, mungkin line internet ke, katak masuk ke. Dah dengar? Dah boleh dengar ke suara saya? Line Telegram tu internet dah okey, cuma line dia tu, line untuk kita berchat tu tadi. Testing. Anda dah dengar? Boleh dengar suara saya kat dalam grup Telegram? Dah boleh dengar? Dah. Dia macam terputus tadi, dia punya line dia. Dah dengar? Ush. Dah jam laju je korang Nampak tu, nampak. Okey, nampak. Alhamdulillah. Okey. So, dah nampak? Okey, dah dengar. So, jadi kami nak melancarkan benda tu bukan hari ni, tetapi saya nak cakap kita nak anda adalah insya-Allah kita akan buka pendaftaran rasminya adalah pada 3 hari bulan Jun. Ni saya nak cakap. Pelancaran secara rasmi untuk bimbingan 30 hari ni tadi. Bimbingan 30 hari. Sekejap saya tulis kat sini. Kita akan buat pelancarannya secara rasmi. Sebab kita nak susunkan dia dulu. Sebab kita tak nak cincai-cincai. So, apa saya nak beritahu adalah pelancaran adalah pada 3 hari bulan Jun 2021 pada hari Khamis. Dan kita buat sebelah malam. Sebab kita tak nak ganggu siang anda. Anda boleh settlekan segala benda yang anda kena kerjakan semasa lockdown tu nanti. Okay? So, this is the thing yang saya nak bagi pada anda. Okay? Nilai ni tadi bukan RM10,000. Saya nak cakap kita tak bagi anda RM10,000. Anda hanya perlu keluarkan RM10 sahaja. RM10 sahaja yang you all perlu keluarkan. Tak payah bayar mahal sebab kami nak support. Kami dah cakap kami nak bersolidariti bersama golongan peniaga, golongan usahawan. Jadi kami nak bantu anda. So, bagi anda yang, siapa kat sini yang nak? Saya nak tanya dulu betul-betul. Berapa ramai kat sini yang nak untuk mendaftar dan jadi yang terawal hanya RM10. So, jika anda nak, saya nak beritahu anda adalah macam ni sekejap. Ni bendanya. So, bagi anda yang nak, anda perlu mendaftar. Okay. Melalui link yang kami berikan iaitu nakbimbingan.com. Okay. Nakbimbingan.com. Okay. Ni adalah benda ni. Saya dah bagi, saya tunjuk kat situ. Okay. Tim boleh upkan juga poster ni. Bagi anda yang
nak mendapatkan, nak menjadi yang terawal, you all perlu pergi ke nakbimbingan.com. So, tim saya akan berikan anda juga e-book copywriting. 6 e-book copywriting buat pelanggan rebut, bukan cabut. Okay. Kemudian anda juga akan di-invite nanti masuk dalam satu grup Telegram khas. Dan di situlah kita akan bagi anda link untuk anda join pelancaran ni nanti secara Zoom webinar. Kita tak buat secara Facebook Live. Kita akan buat melalui Zoom webinar sahaja. Okay. Bila? Dia adalah pada 3 hari bulan Jun 2021 di 11 malam. Okay. Nampak tu? Adakah anda jelas? Adakah anda clear dengan mesej saya tu nanti? Di dalam grup Telegram pun sama. Okay. Minta bantuan tim. Anda semua wajib pergi ke nakbimbingan.com dulu. Daftar kat situ. Dapat e-book. And then nanti dapat invitation masuk satu grup Telegram. Dalam Telegram tu kita ada poster yang beritahu anda bagaimana untuk anda mendaftar. Tim tolong postkan kita punya poster yang baru ni tadi, tim. Okay. So, anda perlu pergi kat situ dan anda perlu dapatkan this offer segera. Ni saya bagi pada anda insya-Allah. Okay. So, bagi anda nak mendaftar, nak jadi yang terawal untuk mendapatkan bimbingan 30 hari ni nanti, please anda perlu pergi. Ni kita dah up kat dalam grup Telegram pun, kita dah upkan kat situ. Kan kita dah upkan dia punya poster. Anda boleh dapatkan kat situ bagaimana untuk jadi yang terawal untuk kami guide anda dalam program selama 30 hari lamanya insya-Allah. Okay. So saya rasa itu sahaja untuk malam ni. Terima kasih banyak. Saya minta maaf sekali lagi atas gangguan katak-katak di belakang ni tadi. Okay. Apa pun saya bagi anda yang kalau nak tengok semula, anda boleh buka kita punya Facebook Live ni nanti untuk anda tengok balik kalau anda nak ulang, insya-Allah. Okay. Itu sahaja daripada saya. If ada sebarang soalan yang anda nak bertanya, nanti anda boleh tanya di dalam ruangan chat di dalam grup Telegram tu nanti, insya-Allah. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak bagi anda yang follow di Facebook Live dan juga di voice chat. Thank you. Kita akan bertemu lagi pada masa-masa akan datang. Sekian, moga-moga anda, saya doakan anda tenang menghadapi lockdown kali ini. Mudah-mudahan ada banyak insentif yang insya-Allah pemimpin kita akan umumkan untuk kelangsungan hidup kita, memudahkan kehidupan kita insya-Allah. Mudah-mudahan adalah banyak perkara-perkara yang baik datang, rezeki yang baik datang kepada kita semua. Amin, amin insya-Allah. Kita juga berdoalah pada Allah, solat hajat, solat taubat, solat sunat witir sebelum tidur malam ni, untuk Allah Ta'ala permudahkan hidup kita semua insya-Allah. Assalamualaikum, salam sejahtera, jumpa lagi.